mengenai lindung, apakah itu lindung, dan kalau sesiapa yang mengikuti secara rapat perkembangan di iSaham sejak daripada dulu sehingga sekarang, banyak dah teaser-teaser yang kita dah reveal sebelum ini. Dan in fact dalam kalau tak salah saya dalam iSaham Encore yang lepas telah juga kita umumkan sedikit sebanyak mengenai inisiatif lindung ini. Dan hari ini boleh katakan sebagai pra-pelancaran insyaAllah, sebab lindung akan mula pendaftaran. Kita menerima pendaftaran ataupun pelancarannya adalah pada 28 hari bulan Februari ini, pada hari Selasa ini nanti. Jadi hari ini sebagai sebuah komuniti iSaham yang sebenarnya besar, kita akan ambil privilege ataupun memberi kelebihan atau keistimewaan kepada ahli komuniti iSaham yang sedia ada sekarang ini untuk mendapat penerangan awal dan boleh bertanyakan apa-apa soalan mengenai program lindung ini nanti, dan supaya kita sama-sama insyaAllah mendapat manfaat daripadanya. Oh, ada selamat pengantin baru belum lagi InsyaAllah pengantin baru tu hari bulan raya nantilah insyaAllah. T-shirt lindung kita boleh usahakan dan ikhtiarkan pada masa akan datang insyaAllah. Okey, baik. Sebenarnya kalau tengoklah, mungkin ada juga yang komen jugalah di Facebook saya tidak berapa lama dulu, ke mana agak kurang saya membuat kemunculan di YouTube dan sebagainya sejak setahun lebih yang lepas. Jadi sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya pada 14 Mac 2022 yang lepas, iSaham Sdn Bhd telah pun incorporate sebuah anak syarikat yang diberi nama Lindung Sdn Bhd bermula 14 Mac 2022, dan hasil daripada R&D kita sepanjang beberapa tahun yang lepas, ini adalah ada banyak selain daripada R&D di dalam iSaham sendiri, ada banyak juga yang berkaitan dengan inisiatif-inisiatif lain yang sama juga tujuannya untuk memberi manfaat kepada seluruh alam ataupun masyarakat kebanyakannya. Dan salah satu yang kita angkat ke depan adalah lindung, dan lindung bergerak ke hadapan dengan sebagai di bawah syarikatnya sendiri, Lindung Sdn Bhd, dan saya diberi tanggungjawab untuk mengetuai syarikat lindung ini sebagai seorang CEO bermula pada 14 Mac 2022 yang lepas hingga ke hari ini. Jadi sepanjang setahun yang lepas tu kita memang sibuk dalam sesi engagement bersama dengan regulator, jumpa few lawyers, dengan partner-partner yang terlibat untuk menjayakan program ini, dengan syariah certification audit dan dengan banyak pihak lah sebenarnya, sebab lindung punya business model dia agak berbeza dengan iSaham, yang mana iSaham tu memang boleh kata 100% tu kita internal punya kepakaran sahaja. Tetapi untuk run the program seperti lindung ini memerlukan pelibatan banyak pihak, dan ada juga beberapa tu yang mengambil masa agak lama. Tetapi kalau dari segi DNA lindung ni memang tidak lain dan tidak bukan, sama dan kekal lah dengan DNA iSaham. Kalau ikutkan macam contoh sebenarnya kalau kita katakan lindung ni apa? Secara ringkas, lindung adalah sebuah program perkongsian komuniti yang patuh syariah untuk bil perubatan. So what does it mean? Apa maksudnya ni? Ini macam insurance ke, takaful ke? So we are going to explain selepas ni, insyaAllah saya akan terangkan. Jadi asas kepada kewujudan ni, dari segi puncanya macam mana tercetusnya idea untuk R&D projek seperti ini, dari segi kita memang merasailah denyut nadi rakyat tu, yang mana kita tahu makin barang makin meningkat, harga semakin mahal dan sebagainya. Dan in fact baru-baru ni dengan kerajaan yang sekarang ini banyak menekankan tentang satu fenomena berkaitan dengan rahmah, menu rahmah, dan iSaham sendiri pun kita buat kelas-kelas yang rahmah. Dan ada juga idea yang dilontarkan bagaimana pula dengan industri insurance dan industri takaful, sebab memang boleh memberi manfaat kepada lebih ramai masyarakat. Dan sebenarnya kita lebih setahun lepas kita dah mula memikirkan tentang perkara ni, dan sebab apa? Sebab pada tahun 2019 lagi, dalam satu survey yang dilakukan oleh Institut Kesihatan Umum, sebuah agensi di bawah Kementerian Kesihatan, mendapati hanya 22% sahaja daripada rakyat Malaysia ni yang ada personal health insurance.
Okay. Dan bila ditanya kenapa tak ada, 43% daripadanya mengatakan oh tak mampu. Jadi daripada sini kita dapat tengok di industri yang telah ada di negara kita ni berpuluh-puluh tahun, berdekad-dekad lamanya, memang manfaatnya banyak, membawa kebaikan kepada ramai orang. Dan ramai juga yang dah aware, ramai juga yang dah sedar, ramai juga yang perlu. Tapi dia ada satu isu yang agak menekan dekat sini, sebab ramai juga sebenarnya yang tidak berkemampuan untuk melanggan ataupun subscribe kepada program-program perlindungan yang sedia ada di pasaran. Dan kita tahu inflasi di Malaysia ni memang tinggi juga, baru ni turun sikit. Dan kita tahulah bila kita tengok the data, the inflation rate lebih kurang dalam 3.8, 4%, lebih kurang macam tu. Tetapi yang membimbangkan juga adalah dalam bidang kesihatan secara spesifik, kadar peningkatan inflasi di Malaysia ni jauh lebih tinggi daripada purata inflasi keseluruhan, iaitu 12%. Ini adalah yang terkini. Dan in fact, kita dah di Malaysia ni, dalam bidang kesihatan ni, bil-bil hospital dan sebagainya, dia punya peningkatan double digit tu dah bertahun-tahun. Dan juga bila kita melihat dalam konteks yang Malaysia sendiri, kita punya peningkatan inflation double digit ni juga sebenarnya 12% ni jauh lebih tinggi daripada purata di Asia Pasifik. So, kita terpanggil lah sebagai sebuah syarikat teknologi yang selalu suka kepada idea-idea baharu yang boleh macam mana kita nak find a solution tanpa melihat kepada tanpa terikat dengan method ataupun metodologi yang sedia ada sekarang ni. So kita tengok, okay, let's find a way. Kita challenge diri kita dan juga pasukan yang ada di iSaham ketika itu, dan sekarang ni sebahagiannya ada di Lindung. So we challenge ourselves macam mana kita nak buat solution yang seperti ini. Okay, cuma kita nak bagi tahulah, so perlu kita berikan disclaimer yang di peringkat awal ni, yang mana Lindung ini bukanlah sebuah syarikat insurans ataupun takaful. Ni jelas. So kita bukan syarikat insurans dan kita bukan syarikat takaful, dan kita tidak akan membawakan produk-produk insurans dan produk-produk takaful. Itu kena clear lah, sebab ini ada berkaitan dengan regulatory juga. Kita kena jelas tentang kita punya positioning. Dan kita harapkan komuniti iSaham yang insyaAllah nanti akan menjadi sama-sama menjadi komuniti Lindung, CTK yang insyaAllah akan join Lindung. Terima kasih. Kita kena clear. So this is not insurance and this is not takaful. Tapi apakah dia Lindung ini? Dan Lindung ini adalah merupakan sebuah syariah compliant community sharing program untuk berkongsi bil perubatan. Okay, bagaimanakah konsep dia? Saya akan terangkan teruslah bagaimana konsep dia. It's very clear. Mungkin kalau yang kita dah familiar dengan insurans takaful, kita ada mungkin kekeliruan sedikit. Tetapi kita buka sedikit minda kita ni, mungkin ada juga yang familiar dengan konsep khairat yang agak dekat lah dengan kita punya dengan keluarga-keluarga kita yang terutama yang di kampung. Dah biasa dengan konsep khairat kematian dan sebagainya. So ada similarity di situ, dan ada juga konsep tabaruk yang ada di dalam takaful tu yang kita ambil. Jadi terhasillah sebuah program yang dipanggil perkongsian community. Okay, bagaimanakah program ini berfungsi? So senang saja. So let's say CTK ni sebagai contoh nak menyertai Lindung. Rasa macam belum tahu lagi apa manfaat dia, tapi rasa macam nak join. Okay, untuk menyertai komuniti Lindung ni, yuran keahlian dia kita memang dah kira untuk satu bisnes yang masih lagi boleh run, sustainable, tetapi dalam masa yang sama kita cuba hit level harga yang sangat rahmah, yang sangat mampu milik, yang sangat madani. So kita boleh hit satu harga yang membership fee dia hanyalah RM10 sebulan sahaja. Okay, maknanya RM10 sebulan ni adalah membership fee, yuran keahlian untuk menyertai program Lindung. Okay, jadi kalau kita nak try to relate dengan industri yang sedia ada, macam contoh takaful sebagai contoh, jadi ini adalah yuran wakalah ataupun wakalah fees yang biasanya dia dah termasuk dalam jumlah yang kita dah bayar. Tapi yang ini kita asingkan, it's straightforward. Jadi RM10 ni lah yang akan pergi kepada Lindung Sdn Bhd untuk run sebagai administrator of the program. Jadi nak bayar EKYC, TPA, marketing, operation semua adalah termasuk dalam RM10 sebulan untuk setiap orang ni. Okay. Selepas kita
menyertai komuniti lindung ni, betul ya Ahmad Syahir, ada pesanan kat situ, jangan semua nak masuk Prince Corp pula. Okey, itu adalah satu konsep betul yang saya akan terangkan nantilah. Supaya program ni terlaksana sebagaimana yang kita hasratkan. Okey, maknanya selepas kita dah jadi member, dah become ahli, dah become a community member, so kita menyertai program ni, sesama komuniti ni, what is the benefit ataupun what is the pledge antara kita dengan ahli-ahli komuniti yang lain? Maknanya, contoh katalah ada 1,000 orang ni nanti yang menyertai lindung ni, 1,000 orang ni ahli komuniti ni, kita punya komitmen adalah kalau ada di antara ahli komuniti kita ni nanti yang ada musibah kesihatan, sakit, masuk hospital, dan bil hospital tu kita akan bahagi sama rata, kita akan sama-sama kongsi dan kita akan tong-tong lah, ataupun kita sama-sama membantu rakan kita yang sakit tadi. Okay, sebagai contoh, bil perubatannya RM5,000 dan ahli ada 1,000 orang. Jadi untuk bulan tu setiap seorang perlu contribute, perlu sumbangkan RM5,000 bahagi 1,000 orang, RM5 sahaja. So itulah perkongsian kita pada bulan tu. Okey, RM5 ni adalah on top of RM10 membership fee. Jadi pada bulan tu kita punya komitmen RM10 membership fee dan tambah dengan RM5 perkongsian tadi. Kalau bulan depan tak ada orang sakit, alhamdulillah, sihat, sejahtera, semua sihat, yang kita doakan semua orang sihat, maka tidak ada apa-apa perkongsian, hanya membership fee saja yang perlu kita bayar. So this is a concept, sebab tu saya kata dia agak hampir dengan konsep khairat juga. Maknanya kalau ada berlaku musibah, baru ada perkongsian, kalau tak ada, tidak ada perkongsian. Jadi what happen kan, yang tanya, what happen kalau bilnya tinggi, ahlinya tak berapa ramai? Contoh, ahli kita 1,000 orang tadi, tapi bilnya pula RM100,000 bil bulan tu. Jadi kalau RM100,000 bahagi 1,000 orang, seorang kena contribute RM100 pada bulan tersebut. Okey, macam mana situasi tu? Dia dah tadi macam tinggi pula, tadi rendah, tinggi pula. Okey, untuk manage aliran tunai ataupun cash flow para peserta supaya kita boleh manage kita expectation, tidaklah terlalu sampai burst kita punya bajet dan sebagainya. So kita akan limitkan maksimum perkongsian itu kepada RM50 saja pada bulan tersebut. Okay. Tapi sepatutnya semua kena bayar RM100. Tapi bulan tu kita hanya charge RM50 sahaja. Jadi baki RM50 tadi bukannya tak perlu bayar. Still, sebab bil tu dah dibayar kan. Cuma baki tu kita akan tangguhkan perkongsiannya pada bulan kehadapan ataupun bulan-bulan yang berikutnya. This is just to manage the cash flow setiap orang dan untuk make sure the sustainability of the program. Betul Ahmad Syahir, membership fee RM10 dan on top of that maksimum perkongsian adalah RM50 sebulan maksimum. Tapi still kena bayar, cuma bayar pada bulan-bulan kehadapan lah. Kita akan spread out the amount tu supaya tidak begitu menekan untuk peringkat bulan. Jadi maksimum komitmen kita, ceiling dia untuk setiap bulan adalah RM10 membership tambah dengan RM50 perkongsian. Jadi maksimum adalah RM60 dan boleh jadi kurang daripada itu. Best case scenario, kita hanya RM10 sahaja membership kalau tak ada apa-apa perkongsian. Jadi dia akan fluctuate di antara ruang itulah, RM10 hingga ke RM60 maksimum komitmen yang kita perlukan untuk setiap bulan. So kita lihat model ni dan ada beberapa mekanisme juga yang kita telah lakukan dan saya akan explain sebentar lagi tentang all the benefit dan sebagainya untuk make sure the sustainability of the program dan sebagainya. Okey, ada soalan di sini Okey, alright, maknanya bila keluar baru ahli bayar. Maknanya bil dah keluar ke baru bayar? Okey, itu good question. Maknanya kalau contoh, okey, saya explain selepas ni lah dari segi harga ni. Untuk menjawab soalannya ni. So, ada dua mode. Okey, kita ada mode bulanan dan mode tahunan. Saya akan explain mode tahunan. Jadi, waktu pendaftaran, berapa amount yang kita perlu bayar lah, komitmen kita perlu bayar. Okey, kalau kita pilih mode tahunan ni, yearly ataupun annual mode ni, maknanya waktu pendaftaran kita bayar terus setahun punya pendaftaran RM120. Jadi tak adalah bayar RM10 sebulan tu. Maknanya kita dah bayar siap-siap membership fee kita. Dan untuk pastikan, sebab ada risiko juga. Kalau contoh macam Tuan Rezwan tanya tadi kalau bil dah keluar, baru kita minta ahli bayar. Jadi contohlah, seorang kena bayar RM5 tadi. Semua orang, seorang kena kongsi RM5. Lepas tu baru kita nak charge setiap orang. Okey, ahli-ahli saya nak kutip RM5 sekarang. So kadang-kadang ada yang lambat, ada yang gaji tak masuk lagi, ada yang tak online. Jadi bil dah bayar dah ni. Jadi macam mana nak memastikan kelangsungan tu? Sebab tu waktu pendaftaran
kita akan ada juga kutipan ataupun perlu juga melakukan yang dipanggil sebagai initial sharing contribution bernilai RM100 yang kita perlu buat. Semua peserta perlu buat. Okay, maksudnya waktu pendaftaran kita bayar membership fee terus RM120 dan juga kita buat juga pembayaran untuk RM100 dipanggil initial sharing contribution. Yang ni dalam bentuk apa? Kalau kita nak senang faham, dia dalam bentuk macam kita punya reload lah ataupun kita prepaid ataupun top up ataupun advance. Tapi terma tu ada berkaitan dengan syariah. Jadi yang syariah compliant punya term adalah initial sharing contribution. Maknanya kita dahulukan dahulu RM100 ni. Jadi bulan depan kalau ada perkongsian, jadi setiap orang perlu bayar RM5. RM5 tu akan ditolak daripada RM100 yang kita dah bayar ni. Jadi maknanya baki kita akan ada jadi RM95. Bulan seterusnya pula tolak lagi RM10. Tolak RM10, 95 tolak 10, baki kita tinggal RM85. Dan selagi baki kita ni masih cukup, tidak ada pembayaran tambahan diperlukan. Cuma bila baki balance masing-masing ni tinggal RM50 ataupun kurang, barulah kita perlu top up balik. Kita punya sharing contribution ni penuhkan menjadi RM100 balik. So ini untuk memastikan kelangsungan program lah. Dan duit ni bukan milik Lindung Senyap Berhad, duit ni adalah milik anda, it's your money. Jadi untuk memastikanlah keselamatan duit ini tidak akan dipegang oleh Lindung Senyap Berhad, tetapi kita engage dengan satu syarikat amanah Islamic Trustee iaitu Amanah Warisan Berhad, dan duit ni akan dipegang di dalam akaun amanah yang diuruskan oleh Amanah Warisan Berhad tu. So the integrity of the money ataupun keselamatan duit tu terjaga kerana memang dijaga oleh syarikat amanah tersebut. Okay. So untuk maknanya waktu pendaftaran berapa yang kita kena bayar? RM120 campur 100, RM220 dan ada satu charge payment gateway fee ataupun online payment fees yang sekitar RM2, RM3 ataupun hingga ke RM5 lah bergantung kepada amount. So 220 plus. Kalau ada yang betul-betul berat, 220 ni memang sangat berat ni, nak raya lagi, nak puasa lagi and so on and so forth. Ada satu pilihan juga, boleh untuk memilih sebagai monthly. Jadi waktu pendaftaran bayar RM10 monthly bulan pertama, dengan RM100 ni kena bayar juga initial sharing contribution. Jadi total pembayaran untuk monthly mode ni waktu pendaftaran adalah RM110 tambah dalam RM1, RM2 lebih kurang untuk payment gateway fees. So tapi kalau kita ambil yang monthly ni, maknanya bulan depan RM10 akan ditolak lah dalam bank account kita. Setiap bulan akan ditolak RM10 membership fee ni. So nak senang annual, tapi kalau betul-betul tak boleh nak manage cash flow upfront tu RM220 tu, ada pilihan monthly mode ni. Tetapi kalau nak penjimatan sebenarnya annual ni lebih jimat sebab payment gateway charge kita tu sekali je. Yang ini akan ada 12 transaksi dalam setahun. Jadi charges tu akan berlaku 12 kali dan lebih tinggi sedikit. Tapi untuk yang risaukan cash flow, yang memang tu ada pilihan ni kita benarkan lah. Dan harga structure kita ni sebenarnya adalah yang terrahmah ataupun yang termurah, yang terendah di Malaysia. Dan sebagaimana yang kita lihat lah, sebab kita ni daripada iSaham, DNA untuk menyediakan produk yang mampu milik, yang boleh diakses oleh semua orang, kita ambil benda tu dan kita bawa di sini, dan that's why kita dapat harga yang sangat-sangat murah ni. Okay. So apakah kelebihan Lindung ini berbanding dengan yang lain-lain lah mungkin kita engage dengan untuk urusan hospitalization. Jadi dari segi the customer member experience bila masuk ke hospital tu insya-Allah akan sama dengan experience mereka yang ada medical card yang biasa, sebab proses sama. Kita engage dengan third party administrative company, Eximius Medical, yang memang kepakaran dah berpuluh tahun lah dalam bidang menguruskan hospitalization ni. Dan antara klien terbesar untuk syarikat ni yang dia tengah manage adalah, kalau kita dengar syarikat Perkeso, yang ramai staffnya adalah employee benefit adalah dihandle oleh syarikat yang sama. Jadi sebab tu kita confident dengan syarikat ni. Dan dia consist of doctors and ex-doctors kat dalam tu. Jadi kalau kita punya experience step nak masuk hospital sama je. Dapatkan referral di klinik, pergi ke hospital dan tunjuk yang kita punya e-card Lindung nanti. Ada Eximius Medical punya nombor di situ, hospital akan hubungi
dan buat verification. Kalau verified memang kita aktif apa semua dan sebagainya, layak untuk melakukan perkongsian, dan syarikat ni akan isukan initial guarantee letter, akan isukan initial GL untuk kita lakukan rawatan. Kemudian hospital akan claim the bill kepada Azmius Medical, Azmius akan bayarkan dan dia akan claim pada kita lah. So it's a seamless punya experience. So it's not pay and claim, it's ada cashless punya experience juga dekat situ. Okay. Dan ini agak kontroversi lah. So bila tersebar kita punya apa yang kita nak lakukan ni, dan saya dengar perbincangan di banyak tempat yang question the decision Lindung untuk tidak menggunakan ejen. Sebab, dan baru ni kita tanya jugalah kepada public, dan untuk pengetahuan projek ni kita pernah masuk dalam satu competition government agency untuk dapatkan grant. Alhamdulillah mara ke peringkat akhir, tetapi tak menang lah the grant tu. Cuma adalah judge juga tanya soalan berkaitan dengan ni, dia kata boleh ke you run tanpa ejen dan sebagainya. Tetapi kita kembali kepada the objective, maqasid ataupun niat ataupun tujuan utama kita apa. We want to solve the affordability issue. Kita nak selesaikan masalah yang tidak mampu ni. So kalau yang mampu, mereka boleh terus subscribe pada existing product yang ada. Tapi bagi yang tak mampu ni, macam mana nak solve the problem? So sebab tu kita ambil keputusan untuk tidak menggunakan sistem ejen untuk mengembangkan Lindung ni. Kerana apa? Kerana kita boleh hit the price structure yang sangat-sangat rahmah dan murah tersebut supaya dapat diakses oleh semua orang. This is the bold decision yang kita ambil lah. Tetapi kalau lihat perkembangan kita bersama dengan iSaham, kita juga melawan arus. Dalam konteks bila kita nak melawan arus ni, kita selalu menangkan kepada consumer, kita menangkan kepada user. Apa yang sebenarnya beneficial kepada consumer dan kepada user, definitely the price structure itulah satu elemen yang sangat penting. Jadi kita ambil konsep yang sama dan kita berjaya alhamdulillah mengembangkan iSaham sehingga 130 juta page view setakat ini, sebab kita truly buat produk yang sangat bagus, yang sangat hebat, world class level produk tapi dengan harga marhain. Dan antara kelebihan kita juga adalah kita ada kepakaran teknologi dan kita ride on that untuk reduce the unnecessary cost yang tidak penting, untuk mengurangkan harga yang kita boleh charge kepada member dan sebagainya. Dan untuk pendaftaran, untuk mengelakkan program kita ni disalahguna oleh orang yang tidak, individu yang tidak bertanggungjawab, money laundering, fraud dan sebagainya, kita ada eKYC. Dan untuk eKYC kita engage dengan Sitos. Sitos akan lakukan eKYC lah untuk pendaftaran nanti. Dan pada yang memang sangat rapat yang sangat rapat dengan kita, ini ada soalan ni, proses GL berapa cepat? Proses GL kalau ikut experience dan juga communication kita dengan syarikat ini, boleh kata similar. Kalau straightforward tu memang cepat, tapi selalunya kalau ada kes-kes yang macam perlukan siasatan dan sebagainya mungkin mengambil masa. Tapi of course the spirit adalah kita inginkan proses yang sangat cepat jugalah untuk dapatkan rawatan. Okey, pada yang rapat dengan kita memang tahu juga kita ni juga ada R&D dalam projek yang dalam cryptocurrency dan blockchain teknologi, dan dalam situ kalau key takeaway yang kita ambil dalam industri tersebut, ada satu konteks community yang sangat kuat dan sangat terkenal dengan decentralized decision punya konsep. Jadi Lindung yang ni kita belum launch lagi, tapi ini ada dalam kita punya perancangan dan dalam kita punya pipeline. So kita akan introduce insya-Allah bila dah capai stability nanti, sekitar 10,000 orang ahli community yang kita target. So we will introduce decentralized decision ni. Sebab sekarang ni kita hanya buka Lindung pada yang berusia 18 hingga 40 yang tak ada pre-existing, dan belum lancarkan lagi dah ada cadangan. Boleh tak untuk yang lebih daripada 40? Boleh tak buka untuk kanak-kanak? Boleh tak? Kalau ada yang idea, boleh tak berkongsi untuk kos bersalin dan sebagainya? So what we will do adalah, instead of syarikat sendiri yang ataupun administrator sendiri yang membuat 100% of the decision, sebab yang akan menyumbang adalah community, yang akan berkongsi, yang akan bersedekah, yang akan contribute adalah community. So kita akan buka peluang dan ruang nanti untuk ahli community juga sama-sama terlibat menggunakan decentralized voting system yang kita akan introduce later di kemudian hari. Jadi this is our program kita, dan kita chat sama-sama. Sebab
bila kita tambah semua tu, ada kemungkinan akan berlaku penambahan dari segi perkongsian sumbangan ataupun kosnya boleh meningkat dan sebagainya. So to do that, kita nak orang yang akan mengeluarkan kos tu untuk buat decision. Jadi yang ini memang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana syarikat yang sedia ada dalam industri yang hampir sama, dan we are going to be the first yang akan lancarkan program seperti ini, dan kita juga in future akan ride on kepakaran kita dalam blockchain untuk especially dalam bidang transparansi. Walaupun the program yang sedia ada ni is transparent enough, duit amanah disimpan oleh syarikat amanah, dan akan ada audit, bill kita akan publish di dalam kita punya dashboard secara bukan live lah. Every week kita akan dapat report dan kita akan publish selepas saja kita dapat. Tetapi blockchain punya transparency is another level. Dia boleh jadi real time. So definitely something yang kita akan explore juga. Okey, ada yang tanya, Abu Hassan ni terbuka tak untuk yang dah ada penyakit sedia ada? Okey, ini saya kena memohon maaf. Setakat ini untuk di peringkat permulaan kita hanya buka pada mereka yang penyakit yang sedia ada tu kena tidak boleh ada pre-existing lah. So ini untuk mereka yang masih ketika kita masih belum ada apa-apa lagi, kita bersedia awal untuk menyertai ini. So untuk menjaga integrity of the program. Jadi kalau ada masa nak memohon nanti existing illness dan sebagainya, please declare supaya kita punya underwriting team akan lihat dan kita akan tengok, so then kita akan access sama ada should we accept dulu ke ataupun kita tangguhkan dulu penerimaan ahli yang seperti ini. So demi untuk di peringkat awal ni nantilah. Okay. Okay, ada soalan pancing di sini. Tuan Afiq, boleh dikatakan lindung ni adalah alternatif kepada takaful? Okay, yang pertama, kita tak boleh nak cakap kita adalah alternatif, tapi kalau tanya saya lebih suka untuk mengatakan bahawa lindung ini adalah kita complement ataupun kita melengkapkan takaful yang sedia ada. Sebab takaful memang objektifnya bagus dan memang dah memberi manfaat kepada ramai orang. Kita nak tackle ni hanya golongan yang masih tidak ada lagi dan yang ataupun yang ingin menyumbang later on. So apakah manfaat lah sebagai ahli komuniti lindung ni nanti, apa yang boleh berkongsi? Okay, kita ada 3 waiting period yang kita lakukan. Maknanya bila kita mendaftar, pembayaran kita selesai, status kita aktif, immediately ada allocation RM20,000 perkongsian yang dibenarkan untuk kes-kes berkaitan dengan kemalangan. Yang ni immediate. Satu lagi adalah khairat kematian RM5,000 pun immediate juga, ada 2, yang tu ada later part. Okay. Kemudian waiting period kita adalah 60 hari yang pertama. Selama 60 hari pertama, ini sahajalah yang ada dan juga khairat kematian tersebut. Okay. Kemudian 61 dan ke atas, so kita dah mula buka untuk perkongsian medical bill perubatan sehingga limit tahunan yang kita set adalah RM1 juta. Tetapi yang ni untuk kes-kes yang kecuali kes specific illness. Specific illness ni kalau tengok dalam members manual, nanti boleh masuk ke laman web kita, scroll kat bawah tu ada members manual, di section nombor 10 ada diterangkan tentang specific list of specific illness. Yang itu belum lagi, itu waiting period dia lama sikit. Okay. Itu 61 hingga ke 180 dan 181 hari dan ke atas selepas 6 bulan barulah coverage itu betul bukan coverage maknanya manfaat perkongsian tu boleh untuk ke semua penyakit. Tetapi masih ada disclaimer yang kalau ada pre-existing itu, maknanya penyakit tu berlaku, doktor report dia dah ada selama 2 tahun, 3 tahun sebelum dia apply program. Jadi mungkin tidak, itu ada kemungkinan tidak boleh dikongsi jugalah. Itu kita ambil prinsip yang sama dengan yang ada di industri sedia ada. Panel hospital ada 200, list pun juga ada di laman web kita, list of hospital. Kalau nak check boleh key in je lokasi ataupun nama hospital, akan ada 200. Dan on top of the RM100 ini, RM1 juta perkongsian perubatan ni, ada additional ni untuk outpatient, sakit luar untuk rawatan kanser dan juga kidney, kita allocate RM100,000 lifetime sepanjang hayat. So yang ni annual, yang ini lifetime sepanjang hayat untuk kes-kes seperti ini. Dan juga kalau ada kes yang pemindahan organ, kalau ahli komuniti kita sebagai penerima, bukan penerima, penerima tak ada, tapi kalau sebagai penerima, ada allocation RM20,000 lifetime juga untuk itu.
Dan khairat kematian sebanyak RM5,000 yang saya explain tadi, immediate, terus layak untuk berlaku perkongsian, dan servis ambulans sehingga RM250 untuk kegunaan yang emergency. Dan hospital room and board kita adalah tadi ada yang dah cakap Prince Court dan sebagainya, boleh, tetapi limitnya adalah RM150 room and board. Dan sebab kena faham konsep kita ni bukan untuk kita bermewah-mewahan. So that is the concept yang kita akan pitch setiap masa lah kepada community member, sebab kita nak buat mod-mod yang ramah ni, sebab bila kita pergi ke mendapatkan rawatan yang sangat-sangat mewah sebagai contoh, jadi yang membayarnya nanti, yang mengkongsi nanti bukannya free mungkin untuk kita, tetapi sebenarnya sahabat-sahabat kita ni yang sama-sama macam kita juga ni, marhain macam kita ni juga yang kena membayar lebih. Jadi kita sama-sama hidupkan hasrat program ni untuk golongan yang macam kita ni, supaya pastikan kita tidak, kalau boleh kita dapat rawatan menyelesaikan masalah kita, tapi ada kos yang lebih rendah, kita ambil kos yang lebih rendah lah. Jadi harga bilik RM150. Tapi kalau memang dah tak boleh sangat, macam nak duduk seorang juga lah, yang harga RM300 satu malam duduk kat hospital, boleh bayar sendiri. Jadi program akan allocate perkongsian ke RM150 sehari punya bilik. Tapi kalau nak yang lebih tu, kita bayar sendirilah dengan duit kita. Okay. Dan kalau waktu operation memerlukan pembedahan, dan pembedahan ni dia tricky maknanya satu decision yang besar dalam hidup juga kalau nak buat. Jadi doktor pun ada pelbagai pandangan dan pendapat. Jadi kita buka juga untuk mendapatkan second opinion. Kalau perlukan surgical, second opinion yang akan ditanggung juga boleh berkongsi. Tapi sekali je lah, sekali pendapat tak boleh nak sampai nak 200 pendapat. Jadi second opinion tu boleh dikongsi bersama. Okey, saya banyak yang cakap takaful rahmah dan sebagainya ni. Saya perlu explain dekat sini. Lindung ini kita bergerak di bawah konsep community sharing, perkongsian community. Jadi bukannya di bawah lesen takaful ataupun insurans. Jadi kita tak boleh guna perkataan takaful, we cannot use perkataan insurans, dan kita tak boleh nak mengatakan kita melakukan produk insurans dan produk takaful. Jadi apa yang kita buat perkongsian community. It's a community sharing concept. Dan itu jugalah feedback yang kita dapat bila kita berjumpa dengan regulator pada sekitar hujung tahun yang lepas. So the deal ni memang panjang. Maknanya setiap kali tanya soalan, memang kita reply tu 30-40 muka surat. Dan at the end of the discussion, so kita dapatlah a meeting point yang it will not be regulated di bawah Akta Insurans dan juga IFSA ataupun FSA. Tetapi kita dah maklumkan dan bagi tahu yang ini yang akan kita lakukan, dan yang penting adalah proper disclaimer kita kena letak. Sebab tu kalau masuk laman web kita disclaimer yang besar, ini bukan takaful, we are not insurance company, kita tak buat insurans, kita tak buat takaful. Jadi itu yang perlu jelas dekat situ. Alright. Khairat boleh sikit. Tapi khairat ni syariah advisor kita tak bagi guna. Jadi dia kata term tu tidak apa, sebab dari segi collection tu lebih kepada tabaruk dan sebagainya. Itu sebab kita tak pakai khairat lah. Di konsep tu ada, tapi kalau nak general boleh lah. Tapi kalau khairat dia tak ada isu regulation dan sebagainya. Okey, ada yang tanya umur tadi, terlepas dengar, betul 18 hingga 40 tahun kita akan mulakan di 18 hingga 40 tahun dahulu. Jadi umur 40 ni macam mana? Okey, contoh, kalau anda yang lahir tahun 1982, sekarang ni kita tahun 2023. Maknanya kalau ikut tahun dah 41. Tetapi sekarang ni bulan 2. Mungkin birthday kita bulan 8. Jadi dalam kes tu, umur kita masih lagi 40 tahun, belum 41 lagi. Jadi dia akan ikut birthday macam tu lah. Jadi untuk entry age ataupun umur untuk menyertai permulaan 18 hingga 40 dia sebut. Dan tidak ada apa-apa pre-existing illness lah. So mungkin ada soalan, okey, alamak, okay, sekarang saya 40, saya masuk. Jadi adakah tahun depan saya terkeluar daripada program sebab saya dah 41? Jawapannya tidak. Dia entry age saja yang kita ambil 18 hingga 40 ni. Tapi kalau selepas kita dah join, kita aktif, kita berkongsi, membership kita pun aktif, so dia akan diteruskan juga kita punya active membership.
So itulah dari segi eligibility. Okay. Alright. Dan kita alhamdulillah kita lakukan perkara-perkara yang penting dulu, sebab tu ambil masa yang lama sebelum kita launch ni, dan kita dah dapat syariah compliant, certified syariah compliant daripada Tawafuk Consultancy alhamdulillah pada Disember tahun lepas, yang valid setahun, dan dalam masa setahun selepas ni akan ada audit setiap tahun lah, audit dari segi syariah the business dan sebagainya. Okay, jadi Aminul next birthday ataupun current year, jawapannya adalah last birthday. Last birthday. Jadi kalau birthday macam birthday kita bulan 4, sekarang baru bulan 2, jadi umur kita lah umur yang belum sampai birthday tu lagi lah. So contoh yang saya bagi tadi, untuk yang umur 40, kali ikut tanya orang, dia cakap masuk tahun baru tu dah umur dah menaik. Tapi kita ikut actual birth date tu baru umurnya menaik. Jadi selagi untuk yang lahir 1982 yang sepatutnya tahun ni adalah 41, birthday dia bulan 4, jadi selagi belum bulan 4, umur dia sebenarnya masih 40 dan masih boleh menyertai. Jadi jangan risau, masa sign up nanti bila kita key in birthday, kita dah auto detect lah sama ada dia within the limit ataupun tidak. So ada soalan di situ akan diteruskan sehingga berapa? Tak ada limit umur. Bila kita teruskan tidak ada limit umur. So the concept adalah walaupun kita join masa umur kita 30, so dah 20 tahun kita join perkongsian ini, umur kita 50 barulah kita sakit dan ada rawatan. So kita dah membantu komuniti, kita dah berkongsi selama 20 tahun tu, dah membantu ahli komuniti yang sakit dan sebagainya. Jadi bila kita sakit, rakan-rakan yang lain pula akan membantu untuk kita. So konsep dia memang the full tabaruk, full sedekah, full perkongsian, dan imagine saya juga sukalah untuk kita membawa kempen untuk mendemokrasikan penjagaan kesihatan di Malaysia ini. Sebab apa? Sebab satu challenge jugalah saya terima dulu bila kita explain masa juri tu tanya soalan siapa yang punya target market ni, cakap kita memang the immediate market yang kita akan kembangkan adalah dengan existing community ais saham. Dan dia kata ais saham mana boleh, it's a wrong target market, itu semua orang kaya kat dalam saham tu, kat dalam ais saham tu. Tetapi mungkin yelah, kita tak boleh nak menjawab soalan juri itu adalah benda sangat pantang sekali. Cuma hakikatnya kita tahu komuniti ais saham ni sebenarnya, kalau ingat sejarah penubuhan ais saham pun, dahulu kala saham pelaburan saham ni adalah untuk golongan yang bukan golongan marhain. Sebab nak subscribe software saham pun RM1,500 setahun. Nak pergi kelas saham pun RM5,000, RM6,000, RM10,000 sekali kelas. Jadi waktu tu memang ais saham memang bukan untuk golongan marhain. Tetapi ais saham datang, kita macam keyword melawan arus tadi, kita disrupt the industry, kita buka saham ni kepada golongan marhain. Jadi kita tahu walaupun di dalam ais saham ni memang ada fund manager yang pakai, memang ada golongan yang jutawan, ratus jutawan, mungkin bilioner yang menggunakan dana komuniti, tapi kita sendiri kenal kita punya community members, ada ramai juga di antara kita punya community ni yang sebenarnya ingin merubah kepada yang lebih baik, dan sekarang pun ada yang struggling. Dan dengan ais saham yang kita bagi software percuma, kelas rahmah, saham rahmah RM9, lepas diskaun jadi RM4 sahaja. Jadi kita sebenarnya ada banyak komuniti yang kita yakin akan mendapatkan manfaat daripada industri seperti ini. Dan yang paling penting jugalah, macam saya sendiri ada melanggan takaful sejak 6-7 tahun yang lepas, dan sampai sekarang saya masih melanggan. Dan adakah saya akan terminate saya punya takaful polisi? Jawapannya tidak. Saya akan continue. Alhamdulillah, selagi saya masih mampu, saya akan terus melakukan pembayaran tersebut. Tetapi saya akan menyertai juga Lindung ini. Untuk apa? Walaupun mungkin kalau saya sakit nanti, saya tak akan pakai allocation daripada Lindung ini. Kerana apa? Kerana sekurang-kurangnya saya masih ada di dalam ni, dan saya boleh berkongsi untuk membantu rakan komuniti lain yang tidak ada kemampuan, tidak ada medical card. Dan di sinilah tempat bergantungnya nanti, dan kita sama-sama melakukan sumbangan. Dan kalau rakan-rakan kita yang berkemampuan, jutawan dan sebagainya, kalau sebelum ni lah mungkin kita nak sponsor ahli keluarga kita untuk setiap seorang ada takaful RM200 sebulan, RM300 sebulan. Kalau 5 orang dah berapa setahun dah? Mungkin seorang RM3,000, kalau 10 orang dah RM30,000. Mungkin berat,
Jadi kita boleh sponsor keluarga-keluarga kita yang tak mampu tu untuk berada dalam sama-sama dalam komuniti lindung ni, yang kalau seorang 100 dalam RM220 lah nak sign up ataupun setahun, kalau kita sponsor 5 orang dalam 1,000 lebih sikit, mungkin BTST sekali dah boleh sponsor ahli keluarga kita setahun yang layak lah untuk ada dalam program ni. So itu adalah hasrat kita. Dan untuk iSaham di sini untuk hari ni, bukan hari ni sahajalah, tetapi sebenarnya kita dah post juga kempen ni untuk menghargai lah sebelum kita lancarkan pada hari Selasa ni, sebelum kita buka pendaftaran pada hari Selasa ni, kalau sesiapa yang masuk ke laman web kita lindung.lindung.my, klik join us now tu, belum boleh join lagi tapi anda boleh masukkan alamat email address anda. So kalau email address anda tu ada dalam database kita, bila kita buka pelancaran nanti, automatik yuran tahunan ni, tapi ni kita buka untuk yang subscribe tahunan je lah, RM120 yuran keahlian setahun tadi akan dapat automatic discount RM100. Jadi esok hari Ahad, hari Isnin adalah 27 hari yang terakhir. Jadi masih sempat. As long as key in email tu sebelum 27. Selepas tu bila kita buka pendaftaran, kita akan bagi masa sebulan lah waktu mendaftar tu, untuk harga ni masih kita boleh dapat. Tapi key in email tu sekarang, register your interest. Sekarang ni last saya check tadi ada 340 orang yang dah mendaftarkan email dia, yang dah mendaftarkan minat. So 340 email address ni nanti kalau dia mendaftar, memang automatik dia dapat harga RM100. Harga tahunan RM100. Jadi pendaftaran dia 100 tambah initial sharing contribution RM100, RM200 je, plus payment gateway fee waktu dia mendaftar. Jadi key in email address tu, dan kalau ada rakan-rakan kita yang kita rasa akan dapat memanfaat daripada ni pun, make sure maklumkan pada mereka untuk key in email address ni lah. Okay, ada soalan Okay, sebelum soalan tu saya habiskan yang ni dulu. Kita cakap lah, memang saya dah maklumkan kita tak ada agent, tetapi di iSaham pun sama. Kita ada pernah buat sistem referral di iSaham, dan di Lindung pun kita akan replicate konsep yang sama. Dengan membership fee yang murah tadi, kita allocate juga ada ruang affiliate. Sebab ada contoh lah, macam yang mendengar sesi ni, alamak, saya tak masuk dalam ruang lingkup umur tu lah, 18, 40, 41 pula ni, dah terlajak sikit. Tapi bagus ni. Jadi untuk yang sebegitu, kita buka ruang untuk boleh register sebagai kita punya affiliate. Nanti bila dah buka ni, kita akan maklumkan, ni saya beritahu awal-awal. Jadi setiap seorang yang mendaftar menggunakan kita punya kod ataupun referral link kita nanti, akan dapat RM10 sumbangan lah daripada Lindung Siang Berhad untuk anda, untuk tanda terima kasih, untuk refer kita kepada yang lain. Tapi kalau kita mendaftar sebagai ahli komuniti Lindung, tak payah register affiliate sebab dia automatik ada referral nanti. Jadi automatik. Ini untuk yang tak boleh mendaftar, ada ruang untuk jadi affiliate. Tapi kalau kita dah menjadi ahli, kita automatik akan ada referral link setiap seorang, dan setiap kali kita refer, masih juga dapat bonus, referral fee bonus sebanyak RM10 untuk setiap orang yang kita introduce. Dan untuk menggalakkan orang untuk menggunakan kita punya kod tu nanti, kalau orang tu isi kod, orang tu pun akan dapat extra RM10 dalam dia punya sharing contribution. Tapi yang tu kita tak umumkan lagi. Sebab apa? Sebab kita akan exclude lah. Kita akan exclude yang early user ni sebab dah dapat diskaun RM20. Jadi dia, kalau dia still guna affiliate code orang lain, dia tak dapat lah yang RM10 extra tu. Sebab dia dah dapat diskaun yang RM20 waktu early bird user tu tadi. Okay, daftar betul oh macam tu pula Cik Rezwan jadi tak share lagi lah sebab nak ada link referral. Itu boleh jugalah, itu terpulang kepada masing-masing, itu strategi masing-masing dan sebagainya. Tapi make sure kita yang ada ni, yang 100 lebih yang masih ada di sini, kita key in kita punya email dulu. So at least kalau kita tak dapat diskaun waktu pendaftaran pun sebab kita dah tak layak mendaftar, kita jadi affiliate nanti, RM20 tu kita akan automatic kreditkan dalam affiliate bonus. Sebab tu ada manfaat juga register interest pada hari ni. Walaupun tak dapat mendaftar, still akan dapat RM20 dalam bentuk affiliate. Jadi kita boleh teruskan berkongsi kepada orang lain selepas ini. So itu yang kita tawarkanlah kepada komuniti iSaham di sini. Okay. Dan itu saja, dan saya buka lah soalan sedikit kalau ada, dan saya try scroll kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas. Terima kasih ada kawan-kawan yang tolong jawab.
Okay, Abu Hasani bertanya, fund collection macam ni perlu kelulusan daripada mana-mana badan ke? Kita pergi juga, kita kalau yang terhampir lah, dalam yang dekat, insurans dan takaful di bawah ruang lingkup seliaan Bank Negara Malaysia, dan kita present, kita explain back and forth dan sebagainya, dan kita tidak tertakluk di bawah akta sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Jadi tidak ada. Tapi macam mana pun kita transparent lah dengan kita punya kutipan, dengan kita punya ni. Sebab tu membership fee tu is clear, tidak ada masalah. Tetapi contribution tu perlukan ketulusan. Sebab tu kita ambil satu step yang sebenarnya tak perlu pun. Kalau anda percaya dengan saya, percaya dengan Saham, tetapi kita still ambil juga syarikat amanah Islamic Trustee tu untuk manage duit kutipan tersebut. Sebab duit tu adalah duit amanah, duit tu bukan duit saya, duit tu adalah masih lagi milik anda. Jadi sebab tu kita ambil trustee company. Yang trustee company ada akta dia sendiri. Okey, pre-existing ni ada tersenarai ke atau semua jenis. Sebagai contoh, asma dikira rasanya tapi bukan kategori yang merisaukan atau berbahaya. Okey, kalau waktu pendaftaran kita punya dalam kita medical questionnaire tu, kita ada termasuk jugalah asma tu kena declare juga dekat situ. Kemudian kita punya dari segi kelulusan dan sebagainya, underwriting team kita akan buat penilaian mana yang terbaik untuk community. So boleh jadi kalau diterima pun, boleh jadi kalau berlaku insiden yang sama, maknanya memang dah ada daripada kecil ke dan sebagainya. Penyakit tu sahaja yang tidak akan di-cover, tetapi kalau berlaku penyakit yang lain boleh di-cover. Tapi yang ini keputusannya still tertakluk kepada tim underwriting nantilah. Jadi saya boleh menjawab secara general saja. Yang spesifik kita akan review case to case basis. List hospital, Ashran, terima kasih ada yang dah tolong sharekan the list. Okay, marilah kita mempergiatkan, memperkasakan BTST demi lindung betul. Mungkin niatnya di situ adalah nak sponsor. Untung tu sponsor seorang, untung sponsor seorang. Tuan Hidayat, untuk warga negara sahaja, kalau bukan boleh juga ke? Buat masa ni kita buka untuk warga negara sahaja. Buat masa ni kita buka untuk warga negara sahaja. Tuan Rizwan nak jemput saya berkongsi kepada pejabat, boleh PM kita di Facebook ke, di mana-mana channel kita, Telegram, WhatsApp pun ada. InsyaAllah kita akan arrange nantilah. Dan memang Lindung ada juga kita buka juga untuk corporate. Dan untuk corporate boleh contact kita teruslah. Kita ada simple form, tapi buat masa ni boleh contact kita terus dan kita akan ni. El Faris Hanafi, apa projection Lindung bila ahli terlalu ramai, dari segi claim akan burst ke? Okey, dari segi dia macam ni kalau ikut the calculation dia, lagi ramai ahli, dia punya pembahagi tu, lagi ramai ahli, bila berkongsi, lagi ramai yang tolong berkongsi, kita bahagi pada lagi ramai orang, jadi lagi kecil. Jadi sumbangan ni dari segi each individual tu, kita lihat dari segi berkadar terus dengan the number of members. Jadi as the number of members grow, the number of claim ataupun bil perubatan pun akan meningkat, tetapi the number of ahli-ahli yang akan sama-sama berkongsi pun semakin meningkat. Jadi projectionnya kita jangkakan akan ada linear dekat situ. Cuma sebenarnya yang paling merisaukan adalah bukannya bilangan members tu, tetapi lebih kepada bilangan members yang berisiko tinggi lah, as the umur yang semakin meningkat. Sebab tu kalau tengok dalam industri insurans dan takaful, harga yang umur lebih tinggi, harganya mahal daripada yang umur yang lebih muda. Tapi kita ambil konsep yang beginilah. So cuma di sini sebab tu kita mulakan program ni dengan yang dari segi datanya, statistiknya, umur yang dikira low risk, dianggap kurang berisiko, 18 hingga 40. Macam saya punya pengalaman lah sebagai ejen sebelum ni yang handle claim klien-klien saya dan sebagainya, sama juga dari segi statistik kecil saya sendiri pun, sepanjang 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, dalam ramai klien seorang je yang masuk dalam age band ni yang memerlukan rawatan hospital. Yang lain alhamdulillah sihat walafiat, dan saya sendiri pun alhamdulillah sihat walafiat.
Dan itulah kita hanya memerlukan untuk persediaan, tapi bukan untuk kita kena claim dan sebagainya lah. Okay, Encik Rizwan, yang menarik untuk corporate insyaAllah, sebab syarikat pun bukan semua syarikat yang kita tengok sendirilah, syarikat yang listed pun loss making dan sebagainya. Jadi apatah lagi syarikat-syarikat yang SME yang kecil, yang mungkin sebelum ni kalau dia nak buat employee benefit yang hanya ditanggung 100% oleh syarikat tersebut, mungkin tidak berkemampuan. Jadi kita buka ruang untuk syarikat untuk sediakan employment benefit kepada staffnya, untuk sekiranya ada berlaku sakit-sakit yang serius dan sebagainya, untuk kita sama-sama berkongsi dengan komuniti lindung ni. Jadi memang itu adalah intention kita, bukan saja individu tetapi corporate, banyak syarikat-syarikat startup, SME yang juga perlukan solution yang seperti ini. Jadi okey, saya rasa itu saja daripada saya. Dan jika ada apa-apa soalan, boleh terus tanyakan ke channel-channel yang ada, dan mungkin kita akan buat sesi yang as we go along, nanti kita boleh buat sesi khusus di Lindung sendirilah. Jadi itu saja setakat ini, dan saya tengoklah Anas masih ada lagi untuk Twitter picker tu, kalau boleh tolong buatkan pun cantik juga. Untuk 3 lagi giveaway . Alright. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi. ya? Okay. Alright. Kita boleh teruskan. Sebentar.